Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Kami dari kelas BE 02 4C pada hari ini akan membicarakan tentang seorang tokoh, iaitu tokoh Hamzah Fansuri serta sumbangannya kepada dunia Islam. Baiklah, saya Muhammad Abdullah bin Muhammad Muslim, nombor metrik 19 BE 02-068. Saya akan menceritakan tentang yang pertama sekali, iaitu biodata Hamzah Fansuri, ataupun boleh kita katakan sebagai latar belakang beliau. Okey, yang pertama, beliau ialah merupakan seorang penyair. Beliau merupakan seorang ulama di Indonesia yang merupakan seorang ulama tasawuf yang giat berdakwah melalui syair dan juga bidang bahasa. Kedua, beliau dilahirkan pada abad ke-16, iaitu pada tahun 1726, pada abad ke-16. Yang ketiga, beliau merupakan seorang yang rajin mengembara ke Mekah, Madinah, Baghdad untuk menimba ilmu dalam hidup beliau. Yang seterusnya, beliau merupakan pengembang kepada tarikat Wujudiyah, iaitu sebuah tarikat yang meletakkan fahaman sebagai segala sesuatu yang berada di dunia ini adalah datangnya daripada kekuasaan Allah, keesaan Allah semata-mata. Yang kelima, dalam hidup beliau, beliau pernah menjadi penasihat kepada Sultan Aceh pada zaman di mana pada abad ke-17 ataupun ke-18 begitu. Itu saja sedikit sebanyak biodata beliau. Yang seterusnya saya serahkan kepada presenter seterusnya. Persilakan. Baiklah, terima kasih kepada saudara Hasbullah. Kemudian nama saya Muhammad Baihaqi bin Azhari, nombor metrik 19BE 02074. Baik, slide seterusnya iaitu mengenai sumbangan Hamzah Fansuri dalam bidang pendidikan ataupun sumbangan kepada masyarakat lah. Seperti mana kita tahu, Hamzah Fansuri ni dia telah menghasilkan karya yang cukup banyak. Karya-karya dia ni kebanyakannya dalam bentuk puisi, prosa. Kalau kita nak mudah faham, dia merupakan satu karya sastra lah. Contoh, kita tengok dekat ilmu sastra, beliau telah menghasilkan satu karya iaitu yang bernama Rubai Hamzah, Syair Perahu, Syair Dagang, yang mana ini merupakan satu syair berunsur mistik ataupun berunsur pendidikan kepada masyarakat. Baiklah, kita tengok kepada ilmu tasawuf juga. Beliau juga memberi sumbangan kepada ilmu tasawuf. Contohnya, kitab yang beliau tulis iaitu Syarab Al-Ashikin, yang mana dalam kitab ini menceritakan tentang minuman-minuman orang-orang yang beriman. Yang mana dalam kitab ini dia menceritakan adab-adab ataupun dari unsur peribadi lah. Yang kedua, kitab Al-Muntahi, dan yang ketiga iaitu kitab Al-Zinat Al-Muwahidin. Kitab ni dia menulis supaya memudahkan golongan yang tidak mengetahui bahasa Arab, yang tidak tahu adab-adab ketika zaman tersebut lah. Okey, baiklah, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada presenter seterusnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amar Syah Muhammad Harun, pemegang nombor metrik 19BE 02070. Baiklah, sekarang saya akan membicarakan atau berkongsi berkenaan dengan pengaruh wujudiyah. Baiklah, apabila kita sebutkan tentang pengaruh wujudiyah, Hamzah Fansuri adalah merupakan tokoh yang membawa konsep wujudiyah Ibnu Arabi ke Nusantara, di mana ianya dikenal sebagai wahdatul wujud ataupun konsep yang mengajarkan tentang bersatunya Tuhan dengan manusia. Dan dalam ajaran Hamzah Fansuri ini dikenal sebagai fahaman wujudiyah, iaitu mengajarkan tentang keberadaan Tuhan. Baiklah, apabila dalam
ringkasan ataupun sedikit sebanyak berkenaan dengan wujudiyah Hamzah Fansuri, antaranya ialah dia menyatakan bahawa hakikat zat Allah sama dengan zat alam. Yang kedua ialah manusia harus berusaha untuk mencapai kebersamaan dengan Tuhan melalui jalan Turk al-Dunya. Dan yang ketiga ialah manusia telah capai kebersamaan dengan Tuhan adalah manusia yang telah mencapai makrifat yang sebenarnya. Bila beliau atau Hamzah Fansuri ini menceritakan atau membawakan ajaran ini mana dia menyatakan bahawa manusia itu sama dengan Tuhan. Cuma perbezaannya ialah jalan manusia itu untuk mencapai kesamaan dengan Tuhan ialah dengan menggunakan jalan Turk al-Dunya ataupun perjalanan kita di dunia ini. Dan disebabkan itulah ajaran wujudiyah atau wahdatul wujud daripada Hamzah Fansuri ini telah pun ditentang oleh dua orang tokoh, iaitu daripada Nuruddin Al-Raniri dan juga Abdul Rauf Al-Sinkili, di mana penentangannya akan dijelaskan lagi oleh pembentang yang seterusnya nanti. Baiklah, menurut Nuruddin Al-Raniri, beliau seorang penganut aliran tasawuf Sunni menentang ajaran ini kerana adanya konsep menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Dan seterusnya daripada Abdul Rauf Al-Sinkili menyatakan bahawa beliau menolak ajaran ini kerana adanya anggapan penyatuan Tuhan dengan hambanya. Jadi itu adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan pengaruh wujudiyah. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Wazif bin Muhammad Nizam. Nombor matrik 19BE02069. Baik. Jadi sekiranya tadi kita mengenai wujudiyah, kita mengenali sedikit sebanyak mengenai penulisan Hamzah Fansuri dan juga biodata ringkas. Jadi mari kita lihat kronologi ataupun sebelum kita menyingkap lebih dalam, kita lihat dulu bagaimanakah kehidupan Hamzah Fansuri daripada permulaannya. Baiklah. Mengikut riwayat, Hamzah Fansuri ini hidup pada zaman Sultan Alauddin Riayat Shah, yang mana pada itu pada tahun sekitar 1589 sehingga 1594 Masihi, sehinggalah ke permulaan pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, dan kemudian beliau pergi meninggalkan dunia lah. Jadi asal usulnya ada juga menurut Francois Valentine dalam bukunya Old in New Ostindie pada bab mengenai Sumatera, beliau mengatakan bahawa Hamzah Fansuri ini merupakan seorang penyair yang dilahirkan di Fansur. Kalau tadi kita hanya tahu mengenai tarikh, tapi kali ini menurut seorang pendapat tokoh, dia mengatakan bahawa Hamzah Fansuri lahir di Fansur. Walau bagaimanapun ada juga yang mengatakan pendapat lainnya, iaitu mereka mengatakan bahawa Hamzah Fansuri ini sebenarnya berasal dari Barus dan juga berasal dari Gosong Telaga. Kenapa mereka mengatakan asal begitu? Hal ini kerana ada syair yang ditulis oleh Hamzah Fansuri yang tajuknya berbunyi seperti tempatnya kapur di dalam kayu, yang mana kapur itu membawa maksud kepada Barus. Oleh yang demikian, mereka mengatakan bahawa Hamzah Fansuri ini sebenarnya tokoh yang dilahirkan di Barus. Walau bagaimanapun, Prof. Syed Naqwi Al-Attas juga berpendapat bahawa sebenarnya Hamzah Fansuri berasal dari Ayutthaya. Beliau dilahirkan pada 1550 Masihi dan meninggal pada 1600 Masihi. Jadi pelbagailah pendapat mengenai kelahiran Hamzah Fansuri ini diperbincangkan. Jadi jom kita tengok pula kepada pendidikan Hamzah Fansuri serba sedikit. Antara pendidikannya beliau ni merata. Orang kata pergi menuntut ilmu tu terlalu banyak tempat. Antaranya di Siam, di Bentan, di Pahang pun ada, dan di Mekah dan juga Madinah. Jadi hasil-hasil daripada ilmu yang dikumpulkan dari serata tempat itu menyebabkan beliau ini antara orang yang mahir dalam bab penulisan dan juga puisi dan juga syair. Jadi minta untuk ke next slide. Oh, baik. Kalau kita tahu, beliau ini merupakan seorang fahaman Qadiriyah seperti mana yang kita sebutkan sebentar saja tadi. Jadi, bagaimanakah beliau mendapat fahaman ini? Baik, kita tengok fahaman ini sebenarnya diperolehi daripada Syahrul Tabriz ataupun orang lainnya. Kita boleh tengok pula kepada Abdul Qadir Al-Jalani, Al-Hajjah dan juga Al-Bustami. Jadi, fahaman ini bukanlah kita katakan pengasasnya adalah daripada Hamzah Fansuri, tapi beliau memperolehi daripada beberapa tokoh-tokoh yang lain lah. Jadi dengan adanya fahaman tersebut, beliau juga memperolehi aliran yang kita tahu tadi lah, wahdatul wujud, iaitu aliran yang berfahaman bahawa wujudnya tarikat zat serta sifat-sifat Allah. Namun aliran ini macam kita tahu mendapat tentangan daripada beberapa tokoh, dan tokoh ini antara tokoh-tokoh yang senior lah dalam pelbagai bidang. Jadi macam kita tahu beliau ini juga ditentang kerana kata-kata beliau. Maksudnya beliau banyak
mengeluarkan kata-kata dalam bentuk syair dan sebagainya. Antara syair yang memberitahu bahawa beliau bertemu dengan Tuhan dalam rumah dia adalah kita boleh tengok Hamzah Fansuri di dalam Mekah. Dia turutan mencari Tuhan di Baitul Kaabah, kemudian di Barus di Kudus terlalu payah dan akhirnya beliau bertemu Tuhan dalam rumah. Jadi ini adalah antara syair-syair yang ditentang hebat oleh tokoh-tokoh tadi. Jadi jom kita tengok pula kepada prosa-prosa tulisan Hamzah Fansuri. Ada prosa, kita tengok ada Asra Al-Arifin yang menceritakan tentang rahsia bagaimana berfikirnya orang-orang yang bijaksana. Syabab al-ashikin, minuman orang-orang yang berahi. Orang kata berahi ini bukannya bernafsu, tapi orang yang suka, orang yang gairah dalam melakukan sesuatu lah. Zinat al-muwahidin, macam yang kita tahu tadi, perhiasan sekalian orang yang mengesakan. Jadi kita tengok pula kepada syair, bukan sahaja terlibat dalam prosa, beliau juga terlibat aktif dalam syair. Antara syair-syair yang popular, kita boleh tengok syair Si Burung Pingai, syair Si Burung Pungguk, syair Sidang Fakir, syair Dagang dan juga syair Perahu. Dan kita tengok pula apakah pandangan tokoh mengenai Hamzah Fansuri. Baik, menurut Frankos Valentine, Prof. Nakwi Alatas, Winstead, Hoykas dan juga Tew berpendapat bahawa Hamzah Fansuri ni adalah orang pertama yang menulis tentang ilmu tasawuf dalam bentuk syair. Kebiasaannya tokoh-tokoh tasawuf tidak menulis ilmu tasawuf dalam bentuk syair. Jadi mereka beranggapan bahawa Hamzah Fansuri adalah orang ataupun pelopor pertama yang mendalami ilmu tasawuf dalam bentuk syair. Jadi jom kita tengok pula kepada next chapter yang saya rasa mungkin presenter ada sesuatu untuk disampaikan kepada semua pendengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Izzul Amin bin Zulfikri. Penentangan Nuruddin Ar-Niri. Latar belakang. Baik, sebelum kita pergi kepada penentangan, mari kita kenal dulu. Siapa Nuruddin ni? Siapa Nuruddin Ar-Niri ni? Baik, saya akan kenal kepada anda semua. Beliau adalah Syekh Nuruddin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Hamid Ar-Niri Al-Quraisy. Beliau meninggal dunia pada tahun 1658. Namanya kini diabadikan sebagai nama perguruan tinggi agama di Bandar Aceh. Beliau adalah ulama pada zaman kepimpinan Sultan Iskandar Tahni di Aceh. Beliau juga telah membuat lebih kurang 29 kitab. Jadi Nuruddin Ar-Niri ini dia bukanlah sekadar seorang yang biasa-biasa. Dia ni dulu seorang ulama, orang kata. Dia telah pun buat lebih kurang 29 kitab. Jadi kita telah tahu tadi ada mengatakan penentangan daripada Nuruddin ni. Baik. Sebab apa dia menentang? Kerana Nuruddin menolak konsep wahdat al-wujudiyah yang dihanut Hamzah Fansuri. Sebab apa? Sebab ajaran yang didapati oleh Hamzah Fansuri ini, ia mengatakan tidak logik dan seakan-akan tidak sesuai lah. Kerana apa? Kerana menyamakan Tuhan dengan alam serta dengan Tuhan, dengan makhluknya. Dan yang seterusnya ialah menyarankan Sultan untuk membakar karya-karya Hamzah Fansuri. Nuruddin ni jugalah yang menyuruh Sultan untuk bakar karya-karya Hamzah Fansuri ni. Hamzah Fansuri banyak menghasilkan karya-karya dan Nuruddin ni lah menyuruh Sultan untuk menghapuskan segala karya-karya Hamzah Fansuri. Meski demikian, masih ada beberapa karya yang sang penyair yang dapat diselamatkan. Di antaranya ialah syair Perahu, syair Sidang Fakir dan syair Burung Pingai. Baik, syair-syair ni kita boleh lihat dekat Google, dekat YouTube dan sebagainya lah. Kita boleh cari. Dan syair Perahu ni, saya ceritakan sedikit lah. Syair Perahu ni, dia menggunakan simbol perahu untuk menggambarkan perjalanan hidup manusia yang penuh ujian. Itu dia. Lepas tu, syair Sidang Fakir. Syair Sidang Fakir ni, dia memberi pesanan kepada orang lain untuk mendekati dengan Sang Pencipta. Lepas tu yang seterusnya ialah syair Burung Pingai. Syair Burung Pingai ni dia menjelaskan jiwa manusia seperti burung dan isinya menjelaskan tentang ajaran tasawuf. Jadi itu saja tentang
penentangan Nuruddin ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okey, nama saya Muhammad Haziq bin Jamaluddin, nombor matrik 19 BE 02078. Jadi kita sudah melihat pelbagai kebaikan dan pelbagai apa yang telah ditunjukkan oleh Hamzah Fansuri dalam ilmu-ilmu tasawuf yang telah dia gabungkan dalam adab wa nusus, iaitu kita panggil syair yang mana kita biasa melihat kaum-kaum ataupun orang-orang bangsa Arab menggunakan syair ini sebagai perkara untuk menghiburkan ataupun benda untuk kita menghiburkan, tapi dengan meletakkan adegan-adegan yang tidak sepatutnya, iaitu adegan lucah, maaf saya sebut, dan seterusnya adegan-adegan yang tidak memberi manfaat. Tapi apabila datangnya Hamzah Fansuri ini, dia meletakkan syair-syair ini digabungkan dengan ilmu tasawuf. Jadi kita melihatkan kepada kesimpulan yang pertama, iaitu menjadikan ilmuwan sebagai rujukan dalam mencari ilmuwan. Kita tahu tokoh Hamzah Fansuri ini merupakan orang yang pertama ataupun yang menggabungkan tasawuf dan juga syair. Maksudnya kita perlu melihat ilmu-ilmu orang yang seperti ulama ini untuk kita jadikan rujukan kita dalam mencari ilmu. Maksudnya kalau kita nak buat syair kita sendiri, nak buat kita punya pantun dan sebagainya, kita perlu melihat kajian buku-buku dan kitab yang telah mereka lakukan. Yang seterusnya iaitu memandang semua perkara dengan hikmah yang baik. Okey, kita lihat macam saya cakap tadi, syair ataupun perkara-perkara Hamzah Fansuri ini ada syairnya tidak diterima kerana memasukkan ataupun menggabungkan syair dan juga ilmu tasawuf. Tapi kita lihat apa kebaikannya pada masa hadapan. Kita lihat bangsa Melayu pada masa kini, apabila mereka selalu mengamalkan peribahasa, selalu mengamalkan syair, maka kita sekarang ini, hari ini duduk di muka bumi Malaysia, kita terkenal dengan bangsa yang sopan santun, adab pekerti dengan bahasa dan tutur kata kita. Dan yang terakhir sekali, menjadi insan yang bermanfaat kepada masyarakat. Kita lihat Hamzah Fansuri ini bagaimana untuk dia naik menjadi insan yang bermanfaat, bagaimana dia pergi menuntut ilmu untuk dia mengembangkan ilmu-ilmu syair dia, ilmu-ilmu tasawuf dalam bentuk syair supaya orang lebih berminat. Jadi sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas yanfa'uhum linnas. Maksudnya sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Riwayat Ibnu Al-Hibban. Jadi kita dapat melihat bahawa jangan pernah menyerah untuk melakukan sesuatu perkara yang baik. Biarlah kita dikata menyeleweng daripada perkara-perkara yang sepatutnya, tapi kita cuba benda baru yang tidak seleweng daripada syariah Islam. Bak kata orang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.